Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Jangan bezakan antara si kaya dengan si miskin. Wahai gulam, jika engkau dapati dirimu suka membezakan antara orang kaya dengan orang miskin, bila dia datang kepadamu, maka tiada untung bagimu. Muliakan para fakir yang bersabar dan ambil berat daripada mereka dengan menemui mereka dan duduk bersama-sama dengan mereka. Tak bersabda Nabi SAW, kaum fakir yang bersabar, mereka itu teman duduk Tuhan perahmat di hari kiamat. Mereka merupakan teman duduk Tuhan dengan hati mereka pada hari ini dan besok dengan tubuh badan mereka. Mereka itulah yang berzuhud hati mereka dari dunia dan mereka membelakangi keindahannya. Malah mereka memilih menjadi fakir dari menjadi kaya, dan mereka bersabar di atas keadaan itu. Apabila telah sempurna sifat ini pada diri mereka, akhirat pun menjemput mereka dan menawarkan dirinya kepada mereka. Mereka pun berhubung dengannya, dan apabila tiba di sana mereka lihat akhirat itu bukan Tuhan mereka. Lalu mereka berundur daripadanya dengan memberikan belakang hati mereka kepadanya dan lari daripadanya kerana malu daripada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mereka berdiri dengan selain Allah dan merasa tenteram kepada yang muhdas, yang baru diciptakan, serta bermesra dengannya. Mereka lalu serahkan kepadanya semua amalan mereka yang berupa amalan-amalan kebajikan dan segala yang pernah mereka kerjakan dari bermacam-macam ketaatan di dunia. Kemudian mereka terbang dengan sayap-sayap kebenaran. Mereka untuk mencari Tuhan mereka, iaitu Allah Azza wa Jalla. Yang ditinggalkan di situ hanyalah sangka sahaja. Kerana mereka sudah keluar dari sangka-sangka kewujudan. Mereka telah keluar dari sangka-sangka kewujudan mereka seraya terbang kepada pencipta mereka. Mereka mencari Ar-Rafiqul A'la. Mereka mencari Tuhan yang awal dan akhir, yang zahir dan batin. Mereka terbang ke puncak pendekatan untuk memasuki kumpulan orang-orang yang diberitakan Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Wa innahum indana laminal mustafain al-akhyar. Dan mereka itu di sisi kami tergolong orang-orang yang terpilih lagi baik-baik. Hati mereka ada pada kami. Ingatan mereka pada kami. Maknawi mereka pada kami. Rahsia mereka pada kami, baik yang berupa dunia atau akhirat. Maka jika telah sempurna sifat ini buat kaum ini, saya tiada lagi yang bersisa pada diri mereka, baik yang dunia maupun akhirat. Semua langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tergulung dalam hati dan batin mereka difanakan dari selain dia dan dijadikan mereka semula dengan sifat ini. Jika memang mereka masih ada bahagia lagi di dunia, dikembalikan mereka pada sifat kemanusiaan mereka untuk mengambil bahagian mereka, tiada berubah ilmu dan ketentuan terdahulu serta qada qadar mengenai dirinya.
Lalu mereka memperbagusi adab dengan ilmu Allah dan qada dan takdirnya. Mereka lalu mengambil apa yang diberikan kepada mereka di atas tumit zuhud dan meninggalkan juga dengan zuhud, bukan dengan kemahuan jiwanya atau tuntutan hawa nafsunya sendiri. Hukum yang zahir dipelihara oleh mereka dan semua hal ehwal mereka. Mereka tiada lagi bakhil dengan dunia pada semua makhluk. Jika mereka mampu, nescaya mereka akan sedekahkan semua sekali yang ada di tangan mereka demi untuk meraih keredaan Allah Ta'ala. Tiada sesuatu pun yang masih tersemat di hati mereka terhadap semua makhluk dan benda-benda muhdas yang ada nilainya di hati mereka, walaupun seberat zarah sekalipun. Selama engkau masih terpikat dengan dunia, maka tiada perhubungan lagi buatmu dengan akhirat. Dan selama engkau ingatkan akhirat, maka tiada perhubungan buatmu dengan Tuhanmu. Sebab itu, canaikan dirimu sebagai orang yang beramal. Dan jangan berpura-pura. Kalau tidak, engkau akan tergolong manusia yang disesatkan Allah. Padahal engkau mengetahui dan ada ilmu pula, termasuk perhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Hendaklah engkau membuat silaturahim dengan para fakir miskin, walaupun dengan memberi sedikit dari hartamu. Tidakkah engkau tahu bahawa bersedekah itu adalah sama dengan muamalah dengan Allah Azza wa Jalla yang bersifat kaya lagi murah hati? Adakah orang kaya yang murah hati mahu bermuamalah dengan orang yang rugi? Bila engkau belanjakan kerana redha Allah walau sebesar zarah sebagai sedekah, kelak dia akan memberimu balasannya seperti gunung. Engkau belanjakan setitik, kelak dia akan memberimu sebanyak air laut di dunia. Dan akhirat dia akan memberimu ganjaranmu dan pahalamu pula. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang ditekankan dalam ucapan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah kita tidak membezakan antara orang miskin dan orang kaya dalam layanan kita, dalam pergaulan kita. Bahkan kita memberi suatu sikap pendekatan kepada mereka kerana mereka ini kelompok dan golongan yang sabar. Tetapi sebelum kita bercerita tentang orang miskin yang dianjurkan, yang disebut oleh Nabi SAW, supaya kita dapat membezakan miskin yang dikehendaki ataupun yang dimaksudkan oleh syarak dengan miskin yang bukan dalam kelompok dan golongan yang disebut oleh syarak. Bila kita sebut miskin secara umum, kita melihat golongan yang tidak punya rumah, tidak mempunyai kenderaan atau tidak punya kemewahan pada rumah dan pada kenderaan. Bila kita sebut orang miskin, maka kita melihat orang yang kurang keperluannya, tidak cukup keperluannya. Dan bila kita sebut orang miskin, ialah orang-orang yang perlu kita simpati, orang-orang yang perlu kita lihat dengan mata rahmat, kasih sayang dan juga keprihatinan. Tetapi ada perkara yang lebih utama untuk kita lihat kelompok orang miskin ini, iaitu kesabaran mereka dan ujian kepada Allah. Kesabaran mereka dalam menghadapi ujian Allah. Sebenarnya pandangan itu yang patut dilihat. Bagaimana mereka boleh bersabar dengan ujian tersebut. Dan tangan mereka terus menadah kepada Allah. Mulut mereka, hati mereka dengan Allah SWT. Bukan kerana miskin, mereka terus bertukar membina satu pekerjaan namanya peminta sedekah. Bukan itu. Sebab itu Madinah Al-Munawwarah negara miskin. Tapi bukan negara yang dipenuhi oleh peminta sedekah. Tapi negara yang dipenuhi dengan orang yang berjiwa tauhid yang kuat, yang kental, yang sentiasa sujud kepada Allah, yang tidak mengurangkan kasih sayang mereka pada Allah di sebalik ujian kemiskinan. Ia berbeza dengan kemiskinan yang kita faham secara salah dalam ibarat para sufi dan juga dalam ibarat syariat itu sendiri. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Laisal miskin alladhi yatufu ala nas tarudduhu al-luqmatu wa luqmatan
والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. Bukanlah orang miskin itu orang yang berlega-lega dengan manusia, yang datang keliling manusia meminta dengan manusia. Lalu ia pun dicukupkan dengan satu suapan atau dua suapan, sebiji tak kurma atau dua biji kurma. Tetapi orang miskin yang sebenar tidak ada kecukupan yang memenuhi keperluannya dan tidak disedari oleh orang lain untuk orang membantu dan bersedekah kepadanya, dan tidak pula dia bangun untuk meminta pada manusia. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bukan orang miskin yang duk belega minta sana minta sini, bukan itu miskin yang dimaksudkan dalam syariat. Yang diminta kita memuliakan, yang diminta kita mendekati mereka, yang bila mana kita dekat dengan mereka, kita akan dekat dengan Allah. Bila mana kita mendekati mereka, kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bila mana kita mendekati mereka, kita belajar sesuatu dalam kehidupan. Tapi kalau orang miskin yang jenis belega lalu menjadikan minta sedekah sebagai kerja, ya, hatta kalau diberi peluang untuk bekerja, tetap tidak mau bekerja. Maka orang ini disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, akan berguguran daging-daging daripada wajah mereka. Kerana tiada malu lagi mereka. Sedangkan meminta itu ialah perkara yang bersifat darurat. Meminta itu sama seperti hukum darurat dalam hukum orang memakan babi. Maka tiada cela kalau seorang yang kelaparan dalam darurat untuk memakan babi. Tetapi kalau untuk orang yang setiap hari makan babi, walaupun ada makanan yang halal, maka ini tercela. Perbuatannya haram. Sepakat ulama, seorang yang meminta dalam keadaan dia sudah berpunya, dia sebenarnya meminta bara api neraka. Islam bukanlah menganjurkan pekerjaan meminta sedekah, tidak. Islam tidak pernah anjurkan. Islam juga tidak anjurkan kita untuk memperbanyakkan golongan ini. Kita pula tolong banyakkan golongan. Tak apa, awak tak ada kerja, saya sedekah juga awak. Bukan begitu cara. Kerana ia tidak menyelesaikan kemeluk ekonomi dunia, ekonomi umat Islam itu sendiri. Tetapi kalau sekiranya ada orang yang sebagai satu bentuk ujian pada kekal miskin, bukan dia memilih untuk miskin, dan tidak juga dia memilih bekerja sebagai peminta sedekah. Dia bekerja macam biasa, macam orang lain. Dia bangun pagi, dia keluar kerja. Tapi yang maha pentingnya ialah hatinya tidak pernah melupakan Allah. Dirinya tidak pernah melupakan Allah SWT. Mereka ini dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Al-fuqara'us subar julasa'ur rahman yaumul qiyamah. Orang-orang fakir yang sabar dengan ujian Allah. Mereka lah teman-teman Allah pada hari kiamat kelak. Kerana itu bila kita sebut kelompok orang miskin ini, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 273 dengan firman-Nya, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, katanya, dan bagi orang-orang yang fakir, yang mereka ini sibuk berjuang pada jalan Allah, sehingga mereka tidak punya peluang untuk mencari rezeki mereka di dunia, yang disangka oleh orang-orang jahil seolah-olah mereka sudah kaya, kerana mereka tidak pernah meminta. Namun ada golongan tertentu mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka. Mereka ini tidak pernah meminta dengan manusia secara ilhafa, mendesak. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bi'alim. Dan apapun kamu belanjakan pada kebaikan, Allah mengetahui. Baik, kalau kita wakafat, berhenti seketika pada ayat ini. Bila Allah Ta'ala menyebut kelompok miskin ini sibuk berjuang pada jalan Allah. Kalau mereka nak jaga agama Allah, maka sedikit terabai kemahuan dunia mereka, menyebabkan sebahagian daripada dunia mereka terjejas. Lalu tidak kecukupan keperluan mereka. Tetapi mereka ini tidak meminta secara mendesak. Mereka mungkin minta, tapi tidak mendesak. Kerana mereka minta sebenar-benar dengan Allah. Ini yang Nabi ajar akidah kepada Abdullah bin Abbas
Dan kepada kita semua, wa iza sa'alta fas'alillah, bila minta dengan Allah. Hatta kita mengajar anak kita meyakini bahawa yang memberi rezeki itu Allah, bukan kita. Kita ayah tak ajar anak-anak kita, tak apa. Ayah ada duit, ayah bagi duit. Bukan. Allah yang beri rezeki itu. Kita juga ajar pada orang di bawah tanggungan kita. Ini hakikat tauhid. Supaya tidak timbul orang miskin yang miskin dunia akhirat. Yang berlaku yang kita lihat ialah orang-orang yang miskin dunia akhirat. Tidak dia bersabar dengan kemiskinannya. Bukan dia menipu dengan kemiskinannya. Bukan dia mengambil kesempatan dengan kemiskinannya. Bukan dia mengabaikan perintah Allah Ta'ala dengan kemiskinannya. Bukan dia menjauhi perkara-perkara ukhrawinya yang menjadi punca kebahagiaannya. Maka ini yang disebut miskin dunia akhirat. Bukan miskin ini yang disebut oleh Nabi SAW. Dan miskin yang Rasulullah SAW menyuruh kita melayani mereka dengan layanan sama ialah orang-orang yang mendatangi rumah Allah. Orang-orang yang mendatangi perintah-perintah Allah SWT. Maka inilah kalangan para sahabat. Kebanyakan mereka masakin, orang-orang miskin. Namun kemiskinan mereka tidak sedikit pun menjejaskan hubungan mereka dengan Allah. Tidak sedikit. Sebagaimana mulia juga orang kaya, kekayaan tidak sedikit pun melalaikan mereka ingat Allah. Si miskin dengan keutamaan dia. Si kaya dengan kemuliaan dan keutamaannya. Keduanya ini bertemu pada satu titik. Iaitu pengabdian pada Allah. Itulah perlombaan yang berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya bukan berlomba kaya dia. Tapi berlomba untuk dekat dengan Allah dengan kekayaannya. Orang miskin bukan berlomba dengan kemiskinannya untuk meraih simpati manusia. Tetapi mereka berlomba untuk mendapat redha Allah dengan sabar mereka pada kemiskinannya. Maka golongan ini bertemu pada titik pertemuan mentaati Allah. Tetapi hari ini kita berpisah. Orang miskin terpisah daripada ketaatan pada Allah. Dek kelalaian. Orang miskin juga terpisah daripada ketaatan pada Allah. Dek tak sabar dengan kemiskinan. Akhirnya kedua golongan tidak bertemu. Tidak bertemu. Kalaupun dibantu, kerana bimbang dicela. Dibantu kerana bimbang dicela. Kalaupun dibantu kerana bimbang kecaman. Bukan datang kerana cinta kepada Allah dan Rasul. Bila kita menganalisis hadis Nabi SAW, Nabi kata, Allahumma ahyini miskina, wa amitni miskina, wa ahsyungni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, himpunkan aku bersama orang miskin. Kalau kita lihat hadis ini, bila baginda SAW berkata, hidupkan aku miskin, dekat para sahabat semuanya hidup miskin. Ini Uthman bin Affan, sahabat yang bernama Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain sahabat yang terkenal dengan kekayaan mereka, Sa'ad bin Rabi', Abu Talha Al-Ansari. Maka bagaimana kita nak faham hadis ini? Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang miskin. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, Rasul dan pemimpin negara, Nabi nak beritahu kepada semua rakyat, bahkan semua umat. Maka jangan kamu bersedih dengan kemiskinanmu, kerana Nabimu bercita-cita untuk mendapatkan kemiskinan itu. Tetapi ia takdir Allah, setiap orang dengan takdirnya. Jangan kamu bersedih dengan kemiskinanmu, kerana Nabimu prihatin dengan kemiskinanmu, sehingga disebut tentang kamu. Dan jangan kamu bimbang kemiskinanmu, kerana Nabimu telah mengingatkan seluruh orang kaya supaya merahmati orang miskin. Ini dengan doanya tadi. Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Maka ini sebenarnya menarik simpati atau menarik perhatian semua orang-orang yang berada kaya. Dengan doa baginda sallallahu alaihi wasallam supaya memberi tumpuan kepada para fakir miskin. Dan setiap bantuan dan setiap keutamaan untuk membantu mereka. Maka ini sir, rahsia doa Nabi SAW. Dan bila sebut, Ya Allah, himpunkan aku bersama kelompok fakir miskin, kerana bila Rasulullah diberitahu orang miskin, dia tidak dihisap panjang, dia tiada hartanya. Lalu dia golongan pertama masuk ke syurga. Dan dia ialah golongan yang paling ramai dalam syurga. Ittala'tu fil jannah, fara'aitu kathiran min ahli al-masakin. Aku
menjenguk ke neraka, menjenguk ke syurga. Dan aku melihat faraitu kathiran min ahliha, kebanyakan orang yang masuk dalam syurga itu ialah orang miskin, orang fakir. Bila Rasulullah SAW mendapat ilmu dan maklumat tersebut, maka Nabi nak himpun sama orang miskin supaya hisapnya ringan. Dan kita tahu Nabi tak dihisap. Nabi tak dihisap sebagaimana Rasulullah tak berdosa, tapi Nabi minta ampun dosa. Supaya kita ni ambil sesuatu. Supaya jangan kita bertemu dengan Allah membawa harta yang panjang hisapnya. Harta yang bagaimana? Harta yang syubhah. Harta yang haram. Harta yang kita tidak gunakan pada jalan yang memberi keuntungan pada kita. Oleh sebab itu, bila kita melihat, mengkaji doa Nabi SAW miskin, bukan menyuruh orang Islam kena miskin, belaka, buang harta. Bukan. Satu bentuk kasih sayang yang perlu kita tanamkan. Keprihatinan. Namun orang miskin yang benar-benar kita nak cari ialah orang miskin yang tidak menjelmakan diri mereka. Yang tidak menunjukkan. Tapi mereka perlu dibantu. Orang ni yang kalau kita bantu pahalanya amat besar. Orang ni ialah orang yang dicari. Bukan orang kita jumpa secara senang. Orang miskin yang kita cari. Untuk menunjukkan keprihatinan kita. Tuan-tuan emas, dia bernilai kerana dicari. Bukan kerana kita jumpa di tepi longkang. Tidak. Kerana kita cari dia. Kita korek lubang. Kita mengayak ni. Dan terjumpa emas. Demikian orang miskin yang kita cari, kerana mereka tak mendesak minta dengan manusia. Tidak juga mereka menzahirkan kemiskinan mereka secara mudah. Kalau lihat orang yang ada maruah tinggi dengan kemiskinannya, bila disusah, yang cuma tahu keluarganya. Dia mungkin cerita pada mak ayah dia, adik-beradik. Setakat tu. Tak mungkin dia akan luaskan sempadan makluman itu pada semua orang. Sebab dia ada maruah. Sebesar mana maruahnya, maka sebesar itulah sempadannya dengan manusia. Orang tak ada maruah, maka tersebar luas. Orang yang ada maruah, kena orang tertentu je tahu masalah dia. Orang tertentu. Dan keadaan orang tertentu yang tahu, dia tak bergantung juga pada orang tertentu tersebut. Maka orang ni yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, supaya kita mendekati mereka. Supaya kita menghampiri mereka. Supaya kita memberi keutamaan pada mereka, dan setiap lebihan rezeki kita. Utamakan golongan ini. Apakah kita menolak orang miskin yang meminta-minta? Tidak. Kita juga tak menolak. Kita bercakap orang miskin yang disebut dalam makna kesufian. Orang miskin yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Sibuk mereka untuk mengingati Allah sehingga mereka tidak punya masa yang banyak untuk mencari rezeki. Berbeza dengan orang yang malas cari rezeki, tidak dia sibuk dengan urusan akhirat, tidak dia sibuk dengan urusan dunia. Dia cuma sibuk dengan kemalasannya. Ada orang disibuk urusan dunia, pagi keluar kerja balik, dia disibuk. Maka dia tertinggal akhirat. Namun dia jauh lebih baik daripada orang yang memang tak buat apa-apa. Ada orang yang disibuk ke akhirat. Sehingga perkara-perkara duniawi mula menjadi sedikit kerana dia sibuknya. Namun dia bersabar dengan kemiskinannya. Kerana dia tahu prioriti untuk ingat Allah. Maka ini yang dimaksudkan golongan miskin ini. Mungkin mereka sedang berpegang pada jalan Allah. Mungkin mereka sedang menuntut ilmu. Mungkin mereka di kalangan orang yang menjaga syiar Allah. Siapa nak jaga masjid, siapa nak jaga surau. Mereka dah penjaga-penjaganya. Menghidupkannya. Supaya tidak penduduk negeri itu dibaliki dengan kemurkaan Allah. Tetapi mereka tak punya peluang kerja macam orang lain. Masa. Maka orang-orang yang punya kemampuan kekayaan perlu melihat kelompok ini. Golongan-golongan ini. Untuk dicukupkan keperluan mereka dengan memelihara maruah mereka. Sebab mereka ni orang yang pelihara maruah. Jadi orang tak pelihara maruah, maka itu terserah keadaan dan suasana. Tapi orang yang memelihara maruah, kita tidak dibenarkan sebar kemiskinan dia. Saya bercakap pada orang yang menjaga maruah diri dia. Dan dia tak mahu diketahui kesusahan dia. Maka tak patut kita mendedahkannya. Ya kita nak tolong, kita tolong. Kemudian kita tutup. Tapi orang yang tak ada masalah, maka itu bergantung pada uruf dan suasana. Orang yang memang ada masalah. Dia tidak mungkin redha kalau kita beri bantuan lalu kita pun ambil gambar dia atau sebagainya. Dia sekali sibuk. Dia tak mungkin redha. Bahkan dia lebih memilih untuk terus kekal miskin daripada dibantu secara itu. Setengah mereka. Kan tinggi maruah mereka. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mereka ini kata Allah SWT
Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Mereka terlalu menjaga maruah sehingga orang menyangka mereka kaya. Dia kaya kot, tak ada pun disebut, tak ada pun dicerita. Tapi Allah menyebut sebahagian golongan. Ta'rifuhum, tapi kamu mengenali mereka bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Seorang ulama ketika mana membaca ayat ini sebut, di antara sifat wali Allah, dia mengenali orang susah yang tidak dikenali oleh orang lain. Sebab dia nampak tanda kepada orang ni, sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ini orang memang bijaksana, mengenali keseorang. Macam gini tuan-tuan, kita tengok mak kita lah, dia tengok muka kita tahu kita susah hati. Ya, kerana dia orang yang sentiasa melazimi kita. Dia tengok, kau ni ada masalah apa? Gaduh dengan bini ke? Kau ni gaduh dengan suami ke? Dia tengok muka tahu. Kita tak cakap. Kau ni ada masalah duit ke? Kau ni ada masalah tempat kerja ke? Kau ni macam tak sihat je. Dia tengok macam tak sihat. Demam pengamatan dia. Maka di kalangan orang yang punya kasyaf, ialah mereka mengenali orang miskin yang tidak dikenali oleh orang lain. Orang lain pun kata orang ni kaya. Kaya lah dia. Nampak okey. Walau mereka ada keperluan yang tidak cukup. Berkait dengan anak mereka, berkait dengan kehidupan mereka. Tapi dek maruah mereka tinggi, tak mungkin semudah itu mereka nak bocor. Tak mungkin. Orang ni berjalan dengan maruah yang dilindungi oleh agama dia. Maka golongan miskin ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Supaya kita berhati-hati dalam berhubung dengan mereka. Jangan bezakan mereka dengan orang lain. Sebab mereka ialah orang yang ditakdirkan miskin dan mereka sabar. Bukan mereka yang dalam keadaan kemiskinan lalu mengeluhsakan. Sehingga menjauh diri mereka dari perintah Allah. Sehingga bawa pada kekufuran. Yang disebut oleh Nabi SAW. Kadal faqru an yakuna kufran. Hampirlah fakir itu menyebabkan ramai kufur. Maka golongan ini kalau kita mendekati mereka, kerana bimbang mereka kufur. Bimbang mereka dipermainkan oleh agama yang lain, yang cuma memberi wang pada mereka supaya mereka murtad. Maka muamalah kita pada mereka untuk jaga agama mereka. Dan untuk membina agama mereka. Dan untuk membentuk kepribadian baru mereka supaya tidak malas, supaya bekerja. Dan membuka ilmu dan ruang pada mereka supaya mereka tahu apa nak buat. Tapi ada golongan miskin yang saya katakan tuan-tuan tak belajar dia tentang kehidupan agama. Dia orang tahu, dia faham. Dia orang cukup tahu semua aspek-aspek kehidupan. Namun dia ditakdirkan miskin. Seumpama orang yang ditakdirkan sakit. Dia memang sabar dan sebagainya. Lalu kita menziarahinya untuk mendapat kebaikan doanya. Kita menziarahinya kerana kemuliaannya sabar dengan kesakitan dia. Jadi orang yang miskin yang saya katakan sabar dengan kemiskinan, tidak mendedaskan hubungan dengan Allah. Orang ni kita bila muamalah ni hati-hati. Sudut mana? Jangan kita cuba membezakan dia dengan orang kaya lain. Sebab dia juga dalam kelompok orang yang mulia. Dia juga punya doa yang mustajab. Yang disebut oleh baginda SAW. Rubba ash'asa aghbara madfu'um bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Ada orang yang penampilannya cukup miskin. Ini kalau datang rumah orang dihalau. Tapi kalau dia berdoa, pintu langit terbuka. Jangan main dengan orang macam ni. Sehingga kita bila dalam keadaan tertentu, kita bezakan miskin ke ini. Walhal dia orang dekat dengan Allah. Ini yang dimaksudkan. Jangan main-main dengan kelompok. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri, bila dia mengajar di masjid, ada orang kaya, ada orang miskin yang mendatang. Maka dia akan panggil orang miskin datang depan. Dia bukan panggil orang miskin tak datang masjid tu, yang dalam masjid ni. Kerana mereka orang yang hati dengan Allah. Main duduk depan. Bahkan bila dia duduk makan, dia akan duduk dengan mereka. Supaya semua orang ingin duduk dengan mereka. Dek kemuliaan. Ini yang disebut tentang golongan-golongan yang sabar dengan kemiskinan. Yang disuruh kita kalau kita nak tolong dia. Tuan-tuan tolonglah benda yang terbaik. Dia orang miskin biasa tu, tuan-tuan beri yang benda-benda reject boleh terima. Dia tak ada masalah. Dia beri yang ni. Itu jadi kebiasaan orang memberi lebihan mereka. Tapi orang miskin jenis macam ni, tuan-tuan jangan beri lebihan tuan-tuan. Tapi beri apa yang tuan-tuan juga guna. Pernah satu ketika,
Orang hantar ke rumah Rasulullah daging dhab. Hantar. Nabi tak makan dhab. Tapi Nabi tak mengharamkan dhab. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau tak makan, kita beri kepada fakir miskin. Kata Nabi SAW, la tut'imuhum mimma la ta'kulun. Jangan kamu beri makan kepada orang miskin apa yang kamu tak makan. Maksudnya apa? Benda yang kita selera makan, itu beri ke fakir miskin. Yang benda kita tak selera makan, baru kita nak beri fakir miskin. Fakir miskin jenis mana? Jenis yang saya katakan jaga maruah ini. Kalau jenis orang miskin biasa, dia tak kisah, dia okey. Tuan-tuan bagi apa pun dia okey. Kadang-kadang setengah bagi benda-benda, barang-barang terpakai. Kita nak buang, saya nak ni, saya nak. Dia nak. Tapi orang miskin yang saya katakan, mereka ini, kemiskinan sebagai satu ujian yang mereka sabar. Bukan sebagai satu bentuk status sosial. Ada orang miskin ni kerana status sosial mereka. Kadang situasi mereka. Ada orang miskin kerana takdir, ya semua takdir Allah. Tapi kelompok yang memang sabar dengan takdir Allah. Bukan mereka tak kerja, mereka kerja. Bukan mereka tak berusaha, mereka berusaha. Mereka keluar pagi sama macam orang lain juga. Tapi itulah rezeki mereka. Mereka yang kita dah sebut hadis, bukan jenis ketuk pintu rumah orang minta sedekah. Tidak juga menipu untuk minta sedekah, tidak. Mereka bukan kelompok itu. Mereka mendiamkan diri. Kalau mereka meminta, mereka tak mendesak. Sekali dah cukup. Ada tak nak pinjam sikit RM100? Tak ada. Okey, tak apa. Dah, sekali je. Mereka tak akan ulang minta. Tapi orang yang diminta akan rasa bersalah. Dia minta. Kenapa dia minta? Berbanding orang yang desak kita, kita rasa nak marah. Tentu kalau kita tengok dari pengalaman hidup kita. Seorang datang minta, tapi tak mendesak. Orang ni kita akan fikir panjang. Mungkin dia perlu kot. Dengan orang yang datang desak-desak, kita ni marah orang ni. Nipu ke dia ni? Kerana itu fitrah manusia. Oleh sebab itu bila kelompok-kelompok yang saya katakan miskin yang bertakwa pada Allah ini, supaya kita berhati-hati dengan maksud. Jangan mengendahkan mereka, jangan menyakiti mereka, kerana mereka dengan Allah ada kedudukan yang utama. Mereka berada dalam doa Nabi SAW. Mereka berada dalam kelompok para wali. Yang kita juga beri satu contoh, orang sakit. Orang sakit ini ada jenis sakit cari penyakit. Dia cari penyakit, dia berlomba haram macam sakit. Orang sakit ni lagi tak ingat Allah. Ada orang yang sakit, dia ujian kesakitan, Allah uji dia. Dia orang taat pada Allah. Dia waktu sihatnya terkena istiqamah. Maka Allah uji dia dengan sakit. Namun dia tetap berusaha untuk istiqamah dalam ibadat. Tetap dia ke masjid, ke surau, tetap menuntut ilmu, tetap. Dengan kekurangan yang dahsyat tadi, dia tetap cuba ingat Allah. Kadang-kadang tengah solat dia boleh jatuh. Dan sebagainya. Maka orang ni tuan-tuan, beri kemuliaan pada mereka. Ternyata mereka kelompok yang sabar. Sebab itu bila ada seorang datang, ya Rasulullah, aku menyintaimu. Kata Nabi SAW, kalau begitu bersedia untuk menjadi miskin. Artinya kalau benar kamu cinta pada aku, pengorbanan kamu kena sanggup walaupun terpaksa miskin. Dan kita cakap dengan pelabur ni, korporat ni. Kita cakap dengan risiko. Baik kita melabur ni. Boleh bankrupt tau kalau kita rugi. Tapi kalau kita untung, ini makan 7 keturunan. Dan kita sebut perkataan itu, bukan maksud kita akan bankrupt. Risiko. Ni pelaburannya risiko. Jadi kalau silap kita masuk jalan, memang bankrupt terus. Tapi kalau kita berjaya, untung 7 keturunan. Maka orang ni sedia maklum benda ni. Maka dia pun masuk. Dan dia berhati-hati supaya jangan silap. Sama juga bila Rasulullah berkata pada sahabat, kamu sayang aku? Bersedia untuk miskin. Sebab risiko dia. Mungkin kerana sayang Rasulullah, kamu dipulau oleh orang kafir ni, dipulau oleh orang ni. Maka risiko tu ada. Tapi kamu bersedia untuk miskin itu. Miskin pada jalan Allah. Miskin kerana Allah. Bukan saya katakan kelompok miskin dalam sudut hierarki sosial masyarakat. Bukan. Ya mereka dibantu, tapi dibantu dengan tak sebagaimana orang miskin yang dekat dengan Allah ini. Bantuan itu kerana simpati. Bantuan itu kerana kita nak jaga agama mereka. Kita nak jaga anak-anak mereka yang bukan perangai macam mereka. Si ayah malas, si mak pun malas.
Si ayah ambil dada, si mak pun boleh tahan juga. Anak-anak ni kita nak protect waktu kita derma supaya tak ikut jejak ini. Supaya anaknya bekerja dan ubah ayah dia, ubah mak dia. Maka bantuan kita pada kelompok ini lebih untuk memperbaiki agama. Lebih untuk menjaga kemudaratan-kemudaratan yang lebih besar yang mungkin berlaku pada mereka. Tapi berbeza dengan orang miskin ni. Waktu kita menolong mereka kerana sayang kita kepada Allah. Atas sebab sayang Allah kepada mereka. Waktu kita bantu mereka, kerana kita tahu kedudukan mereka di sisi Allah. Kerana itu kita tak beri melainkan terbaik. Sebagaimana yang kita guna. Sebagaimana yang kita makan. Ini yang juga yang dimaksudkan oleh Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mencapai kebaikan sebenar sehingga kamu beri apa yang kamu sayang. Dalam kelompok ini. Dan kalau kelompok yang sama-sama masjid kita tapi dia susah. Kalau kita beri benda yang sama yang kita ada, bukankah ia menjadikan dia lebih dekat dengan Allah, kuat lagi hubungan dengan Allah. Syukur ni. Dan ini dimaksudkan dalam hadis kudusi. Wahai hambaku, aku sakit kamu tidak menziarahi aku. Ya Allah, engkau sakit, engkau Tuhan sekalian alam. Bagaimana engkau sakit? Hambaku yang sakit. Yang waktu sakitnya sentiasa menyebut namaku. Kalau kamu berada di sini, niscaya kamu bersama aku. Wahai hambaku, aku lapar, tapi kamu tak beri makan pada aku. Ya Allah, engkau lapar. Engkau kan Tuhan sekalian alam. Allah berfirman, hambaku yang lapar, yang sentiasa mengadu padaku. Kalau kamu berada pada mereka, niscaya kamu akan dengar mereka memuji aku. Lalu Allah kata lagi, wahai hambaku, ada seorang hambaku yang dia telanjang. Wahai hambaku, aku tak punya pakaian, kamu tak beri pakaian padaku. Lalu kata hamba ni, ya Allah, engkau Tuhan sekalian alam, mana perlukan pada pakaian. Ada hambaku yang susah, yang tidak punya pakaian. Maka begitu. Allah tak nak sebut ada kelompok hamba yang mereka ni sakit, mereka ni lapar, mereka ni nak kesusahan. Tapi Allah menyebut tentang dirinya untuk menunjukkan kemuliaan. Mereka di sebalik sakit tak pernah berhenti sebut nama Allah. Mereka di sebalik lapar tak pernah berhenti sebut nama Allah. Maka orang ni bila kita tak cari mereka, tak jumpa mereka, maka Allah Ta'ala akan dakwa kita. Maka Allah menggunakan perkataan, wahai hambaku, aku sakit kamu tak ziarah aku. Dia memang tercengang hamba ini. Ya Allah, kamu kan Tuhan. Mana mungkin sakit? Lalu Allah berkata, hambaku tu sakit. Yang dia sentiasa menyebut namaku. Kalau kamu menziarahinya, niscaya kamu dapati aku di sisinya. Rahmat aku, kasih sayangku. Dan ini disebut doa mereka mustajab. Sebagaimana doa malaikat. Ni orang sakit macam ni. Doa mereka mustajab. Sebagaimana doa pada malaikat. Bukan jenis sakit yang tak semayang dan sebagainya. Even tak sabar. Maka ini muamalah khusus kepada golongan-golongan yang saya katakan. Miskinnya kan diuji oleh Allah. Dan dia bersabar dengan. Bukan miskinnya kerana hierarki sosialnya. Lalu mereka ini jauh daripada Allah. Bukan kelompok itu yang dimuliakan. Tidak. Kelompok itu yang disebut dihina dunia dan akhirat. Dan kelompok ini disebut dalam hadis orang miskin yang sombong. Dalam miskin sombong, tak nak menghadap Allah, tak nak semayang, tak nak ke masjid. Tapi kenapa kita menyantuni mereka? Kerana macam saya katakan tadi, menyelamatkan akidah, memenuhi keperluan mereka, untuk menjaga keturunan mereka, anak-anak mereka. Asbab-asbab lain. Namun keutamaan bercakap tentang fakir yang masuk syurga dulu sebelum orang miskin lah kelompok yang sabar. Ujian kemiskinan tidak mengurangkan hubungannya dengan Allah bahkan lebih kuat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani setelah menyebut kelompok ini, maka beliau menyebut tentang kelompok antara menekankan akhirat atau menekankan hubungan dengan Allah. Ada kelompok yang kita katakan semua amalan kerana melihat kepada akhirat, syurga, balasan pahala. Tapi ada kelompok yang istimewa tak lihat benda tu. Bukan mereka akan meninggalkan benda tu kerana mereka nak Allah SWT. Mereka ni cinta pada Allah. Tahu-tahu analoginya mudah kalau kita nak faham tentang cinta pada Allah. Umpama kita selalu tengok cerita, dengar cerita. Seorang bila sayang pada seseorang. Katakan tersebut, lelaki sayang pada perempuan. Tanya dia pengorbanan apa yang sanggup dia buat. Tinggal jawatan? Ya, tinggal jawatan. Ada seorang puteri raja England.
Kan dia bercinta dengan rakyat bawahan. Sedangkan peraturan diraja tak boleh kahwin dengan rakyat bawahan. Maka dia mengambil sikap lepaskan takhta dia. Untuk berkahwin dengan orang rakyat biasa. Dia sanggup lepaskan takhta. Cerita yang masyhur. Tuan-tuan lihat, bila seorang tu sayang, itu disayang orang tu. Dia sanggup hilang takhta dia. Hatta yang sanggup hilang harta pun tak apa. Yang sanggup berkorban, yang tinggal saudara tu dah biasa. Tinggal mak, tinggal ayah, tinggal saudara. Ya, geng-geng nasi lemak buah bidara ni. Yang sanggup, tak apalah tinggal saudara, tinggal semua. Kerana kasih saya turutkan. Baik itu dia kasih dengan manusia. Apa istimewa manusia itu sampai cinta tadi dikorbankan semua? Apa istimewa? Tak banyak istimewa. Semua jadi mayat belaka. Semuanya bangkai semua. Kesudahannya berakhir. Tapi dek sayang, dia boleh tinggal semua. Bayangkan orang yang sayangkan Allah. Orang yang Allah beri cintanya pada Allah, apa yang dia sanggup tinggalkan? Semuanya. Semuanya. Bahkan dia bukan sekadar tinggal dunia, dia tinggalkan akhiratnya. Dengan maksud apa? Dia bukan buat amalan tu cerita pahala banyak ni, pahala tak. Dia tak ada cerita yang tu. Dia cerita Allah. Ya, orang awam macam kita cerita ada pahala, kafarah, dosa setahun, 2 tahun. Alhamdulillah Ustaz dah. Saya dah buat puasa Arafah 2 tahun dah, kafarah dosa. Tenang. Tenang kita pada balasan. Tenang kita pada balasan. Oh, Ustaz kalau buat ni pula, dapat kelebihan ni. Saya solat duha, rezeki murah Ustaz. Lepas solat duha tu dapat projek 200 juta. Baik, tenang kita pada balasan yang dijanjikan. Tenang kita tak dengan Allah. Tenang kita pada ganjaran-ganjaran itu. Buat benda ni, dapat benda ni. Buat benda ni, dapat. Ya, tenang. Tapi bayangkan ada kelompok yang istimewa, tenang dia dengan Allah. Sehingga dia membelakangi semua cerita-cerita pahala. Tidak. Ceritanya dia dengan Allah. Dia dapat bersama dengan Allah, dengan zikir, dengan munajat, dengan doa, dengan taat. Dia tak pernah kira pahala banyak mana. Dia tak pernah kira ni balasannya apa. Dia cuma tahu ini perintah Allah dan saya akan melakukan. Ini larangan Allah. Tiada pembahagian di sisinya dosa besar atau dosa kecil. Baginya buat salah pada Allah itu besar. Dia bagi orang macam kita, tak apa, ni kan kecil je. Tak apa, kecil-kecil. Kita pun dah buat benda ni, dah habis dah. Maka kita dengan mudah dengan melihat nilai-nilai pahala untuk selesa atau nilai-nilai dosa untuk kita sedikit ketakutan. Tapi kelompok ini yang disebut oleh Allah, wa innahum indana laminal mustafain al-akhyar. Mereka ini di sisi kami ialah pilihan. Orang yang kami pilih. Maka sebab itu bila Syekh Abdul Qadir menyebut kelompok golongan ini, yang mula-mula mereka ni ya, mencari dunia, kemudian mereka mula kena akhirat. Kemudian mereka juga tinggalkan akhirat untuk mencari Allah. Kemudian Allah kembalikan mereka ke dunia. Dengan maksud Allah jadikan mereka untuk pegang urusan dunia secara amanah. Lalu mereka memegang pemerintahan. Dalam keadaan hati mereka tidak inginkan sesuatu pun daripada pemerintahan tadi. Sebagai contoh, Rasulullah SAW. Nabi merintah. Nabi nak ke segala kemewahan dalam pemerintahan? Tak nak. Menjalankan perintah Allah. Demikian Abu Bakar, demikian Umar, demikian juga Uthman dan Ali. Demikian juga kita baca kisah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga ada orang cadangkan, wahai Amirul Mukminin, keluarga kamu miskin. Apa kata kamu ambil sikit pemberian negara untuk beri pada keluarga kamu, nanti kalau kau mati, maka ada sesuatu untuk mereka. Lalu apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kalau sekiranya keluarga ku ini orang soleh, maka Allah akan jaga mereka. Bukan harta tu jaga mereka, Allah jaga mereka. Kalau mereka orang yang soleh, Allah akan jaga mereka. Maka aku tak perlu bimbang sesuatu pun. Sesuatu pun aku tak perlu bimbang. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Wallahu yatawallas salihin. Allah jaga orang soleh. Lihat, dia tak terima pun cadangan, ambil duit untuk simpan, beri pada anak. Tak terima cadangan itu. Kerana orang ni bila ada Allah, keyakinannya pada Allah. Kita tengok orang yakin pada insurans. Dia bimbang tak tinggal apa-apa duit, tak bimbang. Sebab dia dah beli insurans. Dia tahu nanti dia mati, insurans kabur semua. Bini dia dapat 400,000, anak-anak dia dapat 4 juta. Maka dia relax. Dia tak perlu beri duit pada bini dia. Tak perlu beri duit pada anak-anak dia. Anak-anak dia pun tak ada akaun. Bini pun tak ada akaun. Dia dah buat, dia beli satu insurans. Andai kata dia mati, isteri akan dapat sekian, anak dapat sekian. Even dia tak payah beritahu isteri dan anak-anak dia.
Bila mati, baru isteri dia tahu. Oh, dapat banyak. Kau tahu macam ni, biar dia mati awal sikit. Banyak dapat. Anak-anak tengok, oh, dapat 4 juta. Kaya kita. Ayah ni perlu tak beritahu? Tak perlu beritahu. Dia diam. Bagaimana orang yang ada dalam hatinya Allah. Ibu dia tak perlu beritahu pada anak dia, Allah jaga kamu. Tapi dididik anaknya soleh. Yakin pada jaminan Allah, Allah akan jaga anak dia. Allah akan jaga isteri dia. Allah akan jaga semua. Begitu gambaran ringkas. Si ayat yang simbolik yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, terbang sana, terbang sini. Ia pergi pada nanti yang saya sebutkan tadi. Bila seorang cinta Allah, dia sanggup kehilangan semua. Itu tahap tertinggi yang dimiliki oleh para Nabi SAW dan diikuti para siddiqin, diikuti para awliya salihin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.